Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aslam. Selamat datang. Waalaikumsalam Puan Mariam. Okey, jumpa lagi kita malam ni. Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Hams, sahabat kita dari KK. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Ella. Puan Ella dari mana, lupa dah saya. Temeloh Temeloh ke Jelantut? Lupa dah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada hari Isnin 8 Jun 8 Jun 2020 bersamaan 17 Syawal. Okey. Esok kita akan masuk 17 Syawal Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nur Nasuha Kamrul Zaman. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah malam ni kita bertemu pada pertemuan yang ke-44. Alhamdulillah dah masuk kali ke-44 kalinya kita bersama-sama dalam sesi FB Live. Bermula daripada Iqra 1 dulu, kita mula daripada page yang pertama. Sampailah ke malam ni kita akan sambung bacaan di muka surah 4 Iqra 6. Dalam tempoh 44 kali kita bersiaran dalam sesi FB Live ni. Alhamdulillah kita dah tamatkan Iqra 5. So kita baru saja memasuki Iqra 6 malam semalam Okey, alhamdulillah. Temeloh bandar ikan patin. Patin. Temerloh. Puan Ella dari Temeloh. Waalaikumsalam buat Puan Nur Najwa KZ. Oh, kita ada tadi Cik Aslam KZ. Oh, adik-beradik ke? Belakang KZ ni semalam kita ada Puan Nur Nasuha Kamrul Zaman dengan Cik Muhammad Kamrul Zaman Cik Muhammad apa semalam lupa dah saya. Cik Muhammad Azman ke? Kamrul Zaman. Adik-beradik kan dengan Puan Nur Nasuha. Okey, malam ni kita ada Puan Nur Nazwa KZ dengan Cik Aslam KZ. Adik-beradik ke? Puan Nur Nazwa dengan siapa tadi? Cik Aslam. Okey, kalau adik-beradik alhamdulillah lah. So kita ada 2 pasangan adik-beradik lah dalam sesi bila kita ni. Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi buat Puan Nadiah. Waalaikumsalam. First time Puan Nadiah baru. Ya, adik-beradik, kami semua adik-beradik. Oh, alhamdulillah. Semua adik-beradik ramai ke? 2 orang je lah kan? Kami semua adik-beradik. Puan Nur Najwa dengan Cik Aslam. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang buat pasangan adik-beradik Cik Aslam dan juga Puan Nur Najwa. Oh, ada lagi Puan Nur Nabilah KZ. Oh, 3 adik-beradik dah. Oh. Waalaikumsalam Puan Nur Nabilah. Selamat datang. Satu family alhamdulillah. Oh, menarik adik-beradik sekali datang. Hebat-hebat. Tahniah. Bukan senang kita kan nak ajak satu family kan. Tahniah saya ucapkan. Syabas. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita bermula malam ni, seperti mana biasa, saya mohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian.
untuk bantu saya lakukan dua perkara. Macam biasalah kan. Yang pertama, cuma klik button like aja kat bawah tu. Klik button like. Yang pertama. Yang kedua, cuma klik button share. Kita share je. Sekurang-kurangnya kita share kat Facebook kita sendiri kan, kat wall kita sendiri, ataupun boleh juga share di Facebook group yang kita dah join. Mungkin Facebook group kawasan kejiranan kita ke, taman kita ke, FB negeri kita ke, kan, FB schoolmate kita ke, okey, supaya kita boleh sebar-sebarkan, war-warkan majlis ilmu kita ini supaya lebih ramai lagi mungkin kawan-kawan kita, mungkin adik-beradik kita, macam keluarga Nur Nabilah ni kan, Puan Nur Nabilah, Puan Nur Najwa, Puan Aslam, okey, satu family tengok live. Alhamdulillah, tahniah. Yang semalam anak Kamruzaman tu pun adik-beradik kami. Oh, adik-beradik juga. Oh, ramainya. Oh, KZ tu Kamruzaman lah okey. Berapa orang dah? 5 orang Oh, KZ tu singkatan Kamruzaman lah Oh, nama ayah Tahniah. Selamat datang. Satu family, Alhamdulillah, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jarang kan. Syabas. Tuan-tuan dan perempuan yang lain pun boleh sama-sama. Sebab tu saya kata kalau kita boleh mungkin share sesi live kita ni dekat Facebook family ke, kan. Sekarang ni dah banyak kan, WhatsApp group family ada, Facebook group family pun ada, kan. Kemudian Facebook group taman kejiranan kita, Facebook group daerah kita, negeri ke, Facebook group sekolah, schoolmate, universiti, mate, alumni universiti dan sebagainya lah. Boleh share supaya kita boleh war-warkan. Lebih ramai lagi orang tahu majlis ilmu kita ni, lebih ramai boleh datang, boleh join, boleh dapat manfaat yang sama. Mudah-mudahan insya-Allah boleh sama-sama belajar dengan kita kan. Mudah-mudahan dengan asbab kita share tadi, kita sama-sama kita dapat manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Nur Asiah. Waalaikumsalam. Selamat datang saya ucapkan. First time saya dapat nama puan first time nampak nama puan muncul di ruang komen. Cik Yusof, ini memang sahabat lama kita lah. Cik Yusof Ali daripada Bandar Baru Bandar. Waalaikumsalam Cik Yusof. InsyaAllah malam esok kita jumpa Cik Yusof malam esok dan juga malam Rabu saya ada sesi talqin musyafahah one-to-one dengan Cik Yusof dan juga keluarga. Sebab tu saya terpaksa umumkan minggu ni Selasa Rabu cuti sebab saya ada sesi talqin musyafahah one-to-one dengan Cik Yusof dan juga sisi keluarga dia esok malam dan juga Rabu malam. Kemudian hari Khamis saya ada sesi talqin musyafahah dengan pasangan suami isteri, itu lecturer IPTA. Kemudian hari Jumaat malam dengan salah seorang daripada sahabat kita jugalah dalam ni. Itu pun satu family juga. Okey. So macam yang saya umumkan semalam, kita terpaksa cuti lah Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. InsyaAllah kita jumpa balik Sabtu pagi insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Tadi baru saya sebut nama, saya lupa tadi. Saya sebut Muhammad Azman tadi, terlupa. Muhammad Ashraf Kamruzaman. So satu family Cik Muhammad Ashraf, Puan Nur Najwa, lagi siapa lagi? Tadi Puan Nur Nabilah, Puan Nur Nasuha, satu family Alhamdulillah, luar biasa. Selamat datang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Wan Malik. Waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah. So jangan lupa dua bantuan, dua sokongan yang saya perlukan. Cuma klik button like je sekali, tap. Okey, tak sampai pun 1 second. Kemudian klik button share pun tak sampai 1 saat jugalah. Tujuannya supaya kita boleh wawarkan majlis ilmu kita ni, ramai orang dapat tahu, ramai orang boleh datang, boleh dapat manfaat yang sama insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua tu ada ganjarannya di sisi Allah. Mudah-mudahan. Okey. Kita terus saja ke muka surat 4. InsyaAllah kita sambung pengajian kita hari ini. Muka surat 4, Iqra 6. Sambungan bahagian ataupun sambungan topik yang kita sama-sama baca semalam. Semalam, masa di Iqra, muka surat 1, Iqra 6, kita sama-sama baca bagaimana kaedah membaca dan membunyikan apabila berlakunya pertemuan nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf waw. Semalam yang kita namakan, yang kita panggil sebagai idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah kamil. Allahu akbar. Sorry. Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah naqis. Sebab tak ada sabdu kan. Okey, ini sambungannya. Yang ini hari ini kita akan membaca dan membunyikan bagaimana bagaimana membaca hukum idgham ma'al gunnah naqis yang kedua apabila berlakunya pertemuan nun mati jumpa ya ataupun baris dua ataupun tanwin bertemu dengan ya. Okey, boleh Waalaikumsalam Puan Rosyada, selamat datang. Sahabat kita dari Puncak Alam.
Okey, boleh Okey. So, yang pertama, apabila berlakunya pertemuan nun mati dengan huruf ya. Apabila berlakunya pertemuan nun mati dan juga huruf ya dalam Al-Quran Rasam Osmani cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi. Okey. Nun mati tadi tidak ditandakan dengan baris mati ataupun tidak dibubuh baris mati atas dia. Sebagai satu petunjuk, indikator, sebagai satu petanda bahawasanya kita tidak akan membaca ataupun membunyikan hukum nun mati. Kita tak baca dia sebagai an. Sebab tu dia dibuangkan ataupun tidak diletakkan baris mati. Walaupun nun ini asalnya adalah nun mati. Okey, jelas maksud saya Sebab kita tidak membacanya. Membaca bacaan nun mati dengan keadaan makhraj dan juga nun mati yang sebenar. Kita tak baca dengan bacaan an lagi. Sekiranya selepas nun mati tersebut adanya huruf ya. So dibaca macam mana? Sama juga macam yang kita baca semalam. Terus kita skip masuk ke dalam memasukkan bacaannya ke dalam huruf ya. Dengan kemasukan yang sederhana. Jangan perlu kita tekan pada huruf ya. Macam yang kita dah bincangkan panjang lebar semalam kan. Kita ada idgham al-ghunnah kamil, iaitu masuk ke dalam huruf nun, masuk ke dalam huruf mim dengan tekanan. Dengan tekan. Kemudian plus dengung. Okey, yang ini masuk dalam huruf ya tapi jangan ditekan-tekan. Dengan masuk ke dalam huruf ya dalam keadaan yang lembut aja, sederhana aje. Biasa aje. Jangan kita tekan. Tapi dengung yang sama. Tapi didengungkan dengan kadar 2 harakat ataupun lebih. Okey. Contoh bacaannya, kita baca contoh yang pertama ialah ayyusola. Ayyusola. Boleh bukan dibaca dengan tekanan macam yang saya akan sebut ni. Bukan dibaca begini. Ayyu. Okey, boleh jelaskan perbezaan itu Bukan dibaca dengan tapi dengan kemasukan masuk dalam huruf ya, tetap masuk, sebab itu dinamakan sebagai bacaan idgham. Idgham ni maksudnya memasukkan bacaan ke dalam huruf yang berikutnya, huruf ya. Dengar dengan sekali hati-hati, cuba perhatikan, fokus pada bacaan masuk berserta dengung. Bukan dibaca dengan tapi dia dibaca dengan lembut aja. Ayyusola. Macam keadaan bacaan semalam. Cuma semalam pertemuan nun mati dengan huruf waw. Ini pertemuan nun mati dengan huruf ya. So diidghamkan, dimasukkan bacaan ke dalam huruf ya. Semalam kita idghamkan, masukkan bacaan ke dalam huruf waw. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Mia the Queen. Wah, dahsyat ni. Puan Mia the Queen. Selamat datang. First time saya dapat nama Puan Mia Selamat datang saya ucapkan juga buat Waalaikumsalam juga buat Puan Wan Syamsiah. Pun first time saya nampak Puan Wan Syamsiah di ruangan komen. First time Mudah-mudahan selamat datang. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih banyak-banyak sudi bertandang ke sesi FB Live kita So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir, malam ni merupakan sesi kita yang ke-44 kalinya. Ni kelas kita yang ke-44 kelas kita yang ke-44. Dah 44 kali dah kita live. Sebelum Ramadan lagi kita bermula. Okey. So hari ni kita akan sambung bacaan di muka surat 4 Iqra 6 insya-Allah. Kita mula daripada Iqra 1 lagi, muka surat 1 Iqra 1. So malam ni dah masuk ke muka surat 4 Iqra 6. Okey, insya-Allah kita akan sambung sampai habis Iqra 6. Nanti kita akan masuk bacaan di Al-Quran, bacaan Al-Quran. Okey. Waalaikumsalam juga Puan Hajah, Puan Hajah Nur Azlilawati. First time juga saya nampak nama Puan muncul kat ruang komen. First time datang Puan selamat datang. Ramai sahabat-sahabat baru datang malam ni Alhamdulillah. Selamat datang dan juga terima kasih banyak-banyak saya ucapkan atas kesudian bertandang ke sesi live kita. Okey. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru first time datang, pun sama juga saya mohon bantuan dan juga sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh sama-sama kita klik button like kat bawah tu, kemudian kita klik button share sekejap. Boleh share supaya kita boleh wawarkan lagi majlis ilmu ni insya-Allah Okey, kita sambung bacaan yang kedua, sorry. Kita tengok contoh yang kedua Qau, asalnya mim berbaris 2 hadapan. Mu kita baca dengan mun. Okey. Tetapi apabila hadirnya ataupun wujudnya adanya huruf ya selepas huruf yang berbaris 2, huruf tanwin,
Tak kisah sama ada baris 2 atas, mun, bawah, min ataupun atas, man. Tak kisah. Janji huruf yang berbaris 2. Selepasnya ada huruf ya. 3 benda yang berlaku. 3 step yang berlaku. Okey. Yang pertama, baris 2 ni, kita buangkan satu baris. Jadi, kita baca dengan baris 1. Daripada daripada bacaan mun. Kita baca dengan bacaan mu. Step pertama. Bacaan kedua, masukkan ke dalam huruf ya. Mui. Masuk dalam huruf ya. Tapi masuk berserta dengan masuk dalam keadaan yang lembut. Lembut dan sopan. Boleh lah lembut dan sederhana. Jangan mui. Itu dengan tekanan. Tak nak tekan. Dia tak boleh ditekan. Bukan ditekan. Mu masuk dalam ya dengan sederhana je. Dengan lembut je. Dengan tekanan yang biasa je. Mui. Dah lama ikut kelas tapi tak pernah komen. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. First time komen lah ni. Okay, saya ingat ke first time datang. Okay, terima kasih banyak Puan Mia atas sokongan. Puan Hajah, terima kasih dah share. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Puan Nur Faizah, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Alhamdulillah. Okay, so kita akan baca dia daripada asalnya dibaca dengan mun. Jadi, mu masuk dalam ya. Mui berserta dengung. Mui. Boleh tengok contoh. Qaumun yuqinun. Qaumui. Bukannya dibaca dengan qaumui. Tu ditekan. Jangan, tak perlu ditekan. Tak boleh ditekan. Okey. Memadai kita mu masuk dalam ya tu dalam keadaan yang sederhana aja. Dalam keadaan yang lembut je. Mui, bukannya mui. Bukan dibaca dengan mui. Sebab saya terpaksa ulang banyak kali. Sebab ini kesalahan yang sangat banyak, sangat common berlaku. Okey. Bahkan ada, ini sensitif lah juga kalau saya nak sebut tapi saya sebut jugalah. Yalah, kita tak namakan siapa-siapa lah. Ada saya pernah jumpa sesetengah ajaran yang mengatakan kita membacanya macam bacaan bersabdu. Sebab tu kita kena tekan mui. Sebenarnya tak perlu tekan. Sebab tu dalam Rasul Usmani tidak dibubuh tanda sabdu atas tu. Berbeza dengan bacaan idgham kamil yang kita bincang semalam. Contoh macam ni. Okey, yang ni hikatum. Tekan betul sebab tu dia bubuh sabdu. Maksudnya masuk ke dalam mim kamil dengan sempurna, komplit. Dua belah kaki masuk dalam mim berserta tekanan. Yang ni naqis. Naqis tu dia masuk tapi masuk tak sempurna. Masuk tak full. Tak solid masuk. Muyu. Boleh? Qaumuyuqinun. Okey, boleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Farizatul Ansyah. Waalaikumsalam Puan. Ni sahabat kita dari Puan Farizatul Bangi kan? Betul Saya rasa Puan Farizatul. Kalau tak silap saya lah daripada Bangi Puncak Alam pula. Ada Alam Sari kalau tak silap saya lah. Okey, selamat datang Puan. Okey, kita baca ayat yang pertama di baris yang pertama. Okey. Berlakunya kaedah bacaan ni apabila berlakunya pertemuan nun mati dengan huruf ya ataupun baris 2 dengan huruf ya. Okey. Masuk ke dalam huruf ya dalam keadaan yang lembut aja, masuk dalam keadaan yang lembut berserta dengan dengung 2 ataupun 3 harakat. 2 ke 3 harakat. Kurang pada 2 tak boleh. Qaumuyuqinun. Tak boleh, tak cukup harakatnya. Lajakkan sikit. Muyu. Okey, kita baca ayat yang pertama. Sama-sama kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat yang pertama malam ni. Kita baca sama-sama. May yu'minu billah. Okey, perhatikan May bukan dibaca dengan may. Bukan dibaca dengan may. Tapi lembutkan aja kemasukan dalam huruf ya tu. May yu'minu billah. Okey, boleh seterusnya. Illa ayyasha Allah. Okey, hati-hati kita ada sini 4 harakat panjangnya, ada misai tu misai 4 harakat panjangnya. Kalau lepas misai ada sabdu baru jadi 6. Okey. Kemudian kat sini dengung je ayya. Ya betul. Okey, terima kasih. Cik Ismail ada puan Cik Ismail ada tonton sama-sama bertonton. Okey. Sekali lagi kita ulang.
illa an yasha Allah. Okey, seterusnya. Yaquluna illa kadhiba. Boleh? Iya. Jangan ditekan sampai bunyi iya. Tapi lembutkan dia je. Iya, yang pertama, yang kedua, pastikan dengunya tidak kurang daripada 2 harakat. Iya, jangan iyaku, tak cukup 2 harakat. Okey. Itu kesalahan yang biasa berlaku. Kesalahan yang pertama, tekan iya. Kesalahan yang kedua, iya, pendek sangat dengunya. Okey, hati-hati. So jangan tekan, lembutkan dan dengungannya kena melebihi 2 harakat, 2 harakat ke atas. Iyaku. Okey, ba jaga. Ini pun saya ulang banyak kali. Tempat yang biasa berlaku kesalahan. Kadhiba. Bunyi macam okey, cantik dah. Tapi sebenarnya harakatnya, kadar panjang harakatnya tak cukup. Ba, lajakkan, lebihkan sikit. Okey. Sekali lagi kita ulang. Yaquluna illa kadhiba. Okey, boleh seterusnya. Ayyatiyani bihim jami'a. Okey, ayya, jaga hamzah. Ya, keraskan dia. Hamzah ni kecil tapi dia keras, solid. Ya. Jangan bunyi macam ya pergi pada ain ataupun ya ti. Bunyi hamzah lemau saya panggil. Dia keras macam dinding. Ya tiyani bihim. Bihim bukan bihim. Jaga-jaga, hati-hati. Kadang kita orang kata apa? Balik kepada kita punya apa sebut lidah original kita, lidah Melayuan. Bihim. Tak nak bihim. Lepas tu jami'a, mi pun 2 harakat. Bagi bawah ada ya yang tak ada baris, 2 harakat. Okey, sekali lagi. Ayyatiyani bihim jami'a. Okey, Puan Fazlianti Rosli. Idgham ma'al gunnah kan? Ya, betul. Macam semalam juga sama. Ini idgham ma'al gunnah. Semalam nun mati ataupun baris 2 jumpa waw. Ini nun mati ataupun baris 2 jumpa ya. Idgham ma'al gunnah sama macam semalam juga. Naqis. Bukan kamil. Nak tahu nak cam mudah. Lepas nun mati tak ada sabdu. Lepas baris 2 tak ada sabdu. Kalau lepas nun mati ada huruf bersabdu, lepas baris 2 huruf bersabdu, itu idgham ma'al gunnah kamil. Kenapa nak tahu kamil dengan naqis? Kamil tekan habis-habis. Kau tekan. Contoh macam yang kita nak baca kejap lagi ni. Ni tekan. Baris 2 jumpa mim, ada sabdu. Ini idgham ma'al gunnah kamil. Maksudnya tekan. Zimmus. Tekan. Baris 2 jumpa ya. Ini baris 2 juga tapi jumpa mim. Ada sabdu. Idgham ma'al gunnah kamil. Masuk dalam mim, tekan, dengung, lepaskan. Ada 4 step. Okey? Tekan pada mim, masuk dalam mim, tekan, dengung, lepaskan. Yang ni masuk dalam ya tapi lembut aja. Dengung, lepaskan. Boleh okey, itu beza dia. Nak cam macam mana? Mudah. Tengok lepas huruf yang berbaris 2 tu ada sabdu ke tak ada? Ada sabdu. Okey, ini kamil, tekan. Lepas huruf yang baris 2 ataupun huruf nun mati huruf ataupun huruf mati ada tak ya? Ada tak ya pula. Ada tak huruf yang bersabdu? Lepas nun mati huruf ya tak ada sabdu. Ini naqis, jangan tekan, masuk lembut aja. Ni pun sama. Ya, lepas baris 2 ada huruf ya tak ada sabdu. Okey, ni idgham ma'al gunnah naqis. So jangan tekan. Baca masuk dalam ya tapi dengan keadaan yang lembut saja. Waalaikumsalam. Lambat sikit, minta maaf. Tak apa, okey, biasa. Okey, tak apa kita faham. Apapun nanti Puan Ruby boleh tengok baliklah rakaman daripada awal kan. So tak sempat dalam lebih kurang 15 minit 20 minit tu boleh tengok baliklah nanti rakaman insya-Allah. Okey. Kita baca ayat yang berikutnya. Okey. So kat sini ada idgham ma'al gunnah naqis. Perhatikan macam mana cara bacaannya. Dan juga idgham ma'al gunnah kamil. Perhatikan macam mana bacaannya. Ini ada tekanan, ini tak ada. Dua-duanya tetap dengung. Okey, kita baca sama-sama. Wujuhun yawma idzin musfirah. Okey, perhatikan kat sini satu, kat sini satu. Kedua-duanya dengung. Kedua-duanya idgham ma'al gunnah. Ini naqis tak ada tekanan, kamil tekan. Tekan kat mana? Tekan pada huruf bersabdu. Okey, sekali lagi kita baca.
Kita baca sama-sama wujuhu hui, bukannya hui. Itu tekan. Tak perlu tekan. Memang tak boleh, bukan tak perlu, tak boleh ditekan. Bukannya hui, tapi hui. Lembut aja. Sekali lagi wujuhu yawma idzin musfirah. Okey, jelas bunyi dia. Perbezaan naqis dengan kamil. Okey, seterusnya. Dhahikatum mustabsyirah. Ini ada kamil. Pada 2 jumpa mim. Tekan. Dhahikatum mustabsyirah. Okey, seterusnya. In huwa illa wahyun yuha. Sini wah, jaga ha pedas. Jangan dibaca dengan wah. Itu ha bulat. Ini ha yang ni. Ramai je baca wah. Kalau wah, kita tukar ha kepada huruf ha. Jaga, bukan wah. Tapi wah. Wah. Okey. Wahyun. Bagi 2 jumpa ya. Masuk dalam ya, dengung, lepaskan. Wahyun yuha. Yuha. Ha je. Ya tak pakai. Pakai alif. Ha 2 harakat. Okey, boleh Okey, sekali lagi. In huwa illa wahyun yuha. Okey. Yuha. Ada juga yang baca macam ni. Yuha. Ha. Bukan ha. Ha. Yuha. Okey. Okey, seterusnya. Allamahu syadidul quwa. Okey, ke sini tak ada hukum idgham al gunahnya. Kita baca sekali je. Seterusnya. La ibratan liman yakhsha. Okey. Baris 2 jumpa lam. Ini topik kita di Iqra 5. Baris 2 jumpa lam. Tengok lepas baris 2 ada huruf sabdu kan? Lepas baris 2 ada sabdu kan? Ini idgham kamil juga ni. Cuma ini bukan ma'al gunnah. Ini bila tanpa gunnah, tanpa dengung. Bezakan dengan yang ni. Baris 2 jumpa dengan huruf bersabdu, tapi huruf bersabdu tu huruf mim. Ini idgham masuk ma'a berserta gunnah dengung kamil, tekan. Kamil tu masuk kita complete lah, tekan. Ini baris 2 jumpa lam. Lam ada sabdu, maksudnya idgham kamil, tapi dia bukan ma'al gunnah. Dia bila tanpa gunnah dengung. Idgham masuk bila tanpa gunnah dengung, tanpa dengung, kamil sebab ada sabdu. So tekan habis pada lam. Ibratali, tekan tapi tak ada dengung. Bukan dibaca la ibratal. Tu dah salah dah. Ada je baca macam tu. Ada je yang ngaji dengan saya baca macam tu. Tu dah salah dah. Tekan lepas saja, tak perlu talima. La ibratal lima. Salah dah. Dia tekan tali, bukannya tali. Sebab dia tak boleh dengung kat situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat sikit. Tak apa. Okey, tak apa Syah. Okey. Nanti boleh tengok rakaman balik Syah Okey, boleh Kemudian sini dengungnya lah. Nun mati jumpa ya, maya, kha ingat Ini topik kita Iqra 4 lagi ni. Kha, bunyikan huruf kha mati macam mana? Yakhsha. Ini masa kita bincang Iqra 4 dulu panjang lebar. Dah banyak kali saya sebut. Okey, jangan bunyi qalqalah ya kha, ataupun jangan keraskan dia yakhsha, tapi yakhsha, ada bunyi bereko sikit lah. Okey, sekali lagi kita baca. Jaga tali, tekan lepas tanpa dengung. La ibratan liman yakhsha. Okey, seterusnya. Liman yasha'u wa yarda. Boleh Man yasha'u wa ya. Yar, bukan wa ya. Okey. Ra, baris mati. Sebelum dia baris atas, ra tu kita baca tebal. InsyaAllah dalam pelajaran tajwid nanti saya akan turunkan dengan detail insyaAllah. Ra ni ada waktu dia dibaca dengan nipis. Ada waktunya kena baca dengan tebal. Ini ra tebal. So hati-hati sebab yang tebalnya hanya pada huruf ra sahaja. Ya tetap kekal nipis. Kadang-kadang disebabkan oleh kerana nak menebalkan bacaan huruf ya, huruf ra,
huruf ya pun tertebal sama, terikut tebal sama. So dia akan menghasilkan bunyi yang begini. Wa yarda. Perhatikan elok-elok ini kesalahan yang biasa berlaku. Ra tu tebal, kita baca wayar, bukannya wayar. Kalau ra nipis dia bunyi wayar. Tu bacaan yang salah lah. Sebab ra di sini kena baca tebal. Kalau ra tu mati sebelum dia ada baris atas. Ra tu tebal. Tapi hati-hati yang tebalnya, sifat tebal kita menebalkan bacaan ra pada lidah kita. Dia tebal kat lidah aja sebab ra huruf lidah hanya pada huruf ra sahaja, bukan pada huruf ya. So kita akan baca wayar. Ya tu nipis. Jangan ya ikut tebal sama. Saya terpaksa sebut ulang sebab banyak kes, banyak keadaan berlaku ya terikut tebal. Ya bukan ya. Sebab apa jadi ya? Sebab nak tebalkan ra tu ya terikut tebal sama. Tak jadi dah ya. Jadi wayar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ahmad Sufian lewat sikit. Okey, tak apa, tak ada masalah. Nanti boleh tengok balik rakaman kalau nak tengok daripada awal Cik Ahmad Sufian. Selamat datang. Okey. Apa pun terima kasih. Walaupun lewat macam Syah, Cik Ahmad Sufian, Puan Ruby tadi lambat tapi tetap datang juga. Saya cukup seronok lah, cukup berbesar hati. Yelah kita kadang ada urusan kan, hari Minggu pula kan. Okey. Okey, hari Minggu pula. Hari public holiday public holiday. Apa pun tetap datang juga. Terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okey, so jaga ya. Wayar. Okey, bukannya wayar. Bukan yor tapi ya. Yarda. Okey, sekali lagi kita ulang. Liman yasha'u wa yarda. Okey, perhatikan. Wayar. Bukannya wayar. Bukannya wayar tapi waya. Wayarda. Sekali lagi. Liman yasha'u wa yarda. Wayarda. Boleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Puan Nurizan Deraman. Okey, selamat datang Puan. Selamat datang. Okey, first time saya nampak nama Puan First time Puan Selamat datang. Terima kasih banyak atas kesudian bersama kita dalam sesi Abil Live ni. Okey, kita sambung lagi bacaan seterusnya. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Boleh Wailun. Ni yang tepat dengunnya. Baris dua jumpa ya. Luyau. Waw ada baris mati. Sebelum dia baris atas waw lin. Waw lunah yau ma idzil. Baris dua jumpa lam. Sama macam ni. Baris dua jumpa lam jumpa. Baris dua jumpa lam. Baris dua jumpa lam. So tekan pada huruf lam. Idgham bila gunnah. Idgham tanpa dengung kamil. Tekan. Bila kamil dia tekan. Zil. Okey. Zilil. Okey, hati-hati. Lil. Zil tekan pada lam. Kemudian lam tu kena lepaskan sebab lam tu ada baris bawah. Sebab dia bersadu Zilli. Zilli. Kemudian ada lam mati. Kadang-kadang ada orang yang terlepas. Jadi Zillil. Zillil. Okey. Mukadz. Tekan pada za. Mukadzi. Jaga mukadzi. Jaga betul-betul makhraj zai. Huruf za ni. Makhraj zal. Jangan lil mukazzi. Tu huruf zai. Mukaz. Bukannya mukaz. Tapi mukazzi. Mukazzibin. 4 rakaat bin Okey, sekali lagi kita baca. Kita ulang. Wailui. Okey, ada typing error kat sini Ada typing error. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Noraini Abdul Ghafar. Selamat datang Puan. Alhamdulillah. Okey, kita dah nak habis satu page Puan Kita insyaAllah malam ni kita cuba habiskan 3 page insyaAllah. Okey, kat sini ada typing error perasan tak? Ya mati sebelum dia ada huruf baris atas. Ya tu adalah ya lin ataupun ya yang bersifat lin. Ya yang kena bersifat lunak, perlu dibaca dengan lunak dan lembut. Waw ataupun ya lin dalam Al-Quran Rosam Osmani diberikan tanda baris mati. Okey, so baris mati tak ada kat situ. Tu saya tambah baris mati. Nampak Boleh nampak kan? Ni baris mati So Y. Okey, kita zoom sikit. Nampak ada baris mati tertinggal. Tanda bacaan tu tertinggal. Okey. Okey, sekali lagi kita baca. Wail
wailun yawma idzil lil mukadzibin. Seterusnya, fi jannati yatasaalun. Okey. Sini ada dua dengung Satu dengung pada nun sabdu. Macam mana dengung pada nun sabdu? Tekan lidah kita, tekan pada langit atas. Lidah menekan pada langit depan. Atas gusi sikit, gusi atas tu. Tekan berserta dengung. Jannah. Ni yang kita baca sekarang lah. Okey. Sa jaga 4 rakaat Sekali lagi. Fi jannati yatasaalun. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi pada page yang kedua malam ni. Muka surat 5. Muka surat 5. Okey. Muka surat 5, Iqra 6. Okey. Masih lagi dalam topik yang sama. Nun mati ataupun baris dua bertemu dengan huruf ya. Idgham ma'al gunnah naqis. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Ayat yang pertama untuk muka surat 5. Wa dhillim min yahmum. Ada dua dengung sini Baris dua jumpa mim. Ini bacaan kita di Iqra 5 yang lalu. Ini dengung tapi berserta dengan tekanan kamil. Sebab ada sabdu tamim. Lim. Yang ni yang kita baca sekarang. Masuk dalam ya tapi tak perlu tekan. Jangan ditekan. Lembut aja. Mi ya. Ni lim. Ni mi ya. Boleh Okey, kita baca sekali lagi. Kita ulang. Wadhil lim mi yahmum. Okey, seterusnya. Au abaunal awwalun. Okey. Ini tak ada bacaan dengung kat sini. Okey, seterusnya. Okey, dengung kat sini. Lan yaghfirallahu lahum. Okey. Lepas tu ya ada re mati yaghfi. Okey. Lepas tu lahum, bukannya lahum, bukan hum tapi hum. Okey, boleh Sekali lagi kita baca. La yaghfirallahu lahum. Okey, seterusnya. Illa an yasha Allah. Okey, sekali lagi kita ulang. Illa, tekan lepas dengan la, kemudian 4 rakaat Illa an yasha Allah. Okey, boleh Seterusnya. Okey, ayat ni panjang sikit. Kejap saya rasa kita ada okey, betul. Kita ada 3 page untuk topik ni. Okey, seterusnya. Wa ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Okey, kita tengok satu-satu. Wa ma ada misai. Lepas misai tak ada sabdu. Okey, 4 rakaat. Okey, nun ada baris mati. Uri 2 rakaat ya kosong tak ada tanda. Sebelum ni bagi bawah. Suri panjang 2 rakaat. Uri min. Nun ada baris mati, so tak dengung. Min hum dengung. Okey, ada mim sabdu ni Okey, kemudian nun mati jumpa ra. Ini bacaan kita di Iqra 5. Okey. Nun mati jumpa ra. Ini idgham ni. Idgham masuk kat mana? Masuk dalam ra. Dia skip nun. Tak baca min. Bukannya min tapi mir. Dia masuk terus ke dalam ra. Sebab tu dinamakan bacaan idgham. Masuk dalam ra. Kemudian bila tanpa gunnah, tak ada dengung. Ini tak ada dengung Lepas tu ada sabdu. Kamil. Maksudnya tekan pada ra. Mirri. Okey. Sama macam yang kita jumpa tadi. Tadi baris 2 jumpa lam. Ini nun mati jumpa ra. Sama. Topik yang sama. Idgham masuk bila tanpa
Gunnah dengung kamil. Ada sabdu so tekan mir. Riz kiu baris 2 jumpa waw. Ini bacaan kita semalam. Kiu baris 2 jumpa waw. Masuk baris 2 jadi baris 1. Masuk dalam waw, tak perlu tekan. Dengung, lepaskan baris. Kiu wa ma demi saya 4 harakat. Uridu 2 harakat sebab jumpa je. Senang kita cam. Jumpa je alif ataupun waw ataupun ya yang tak ada baris, tak ada tanda, maka huruf sebelumnya tu kita kena baca panjang. Okey. Nun mati jumpa ya, topik kita sekarang. Nun mati jumpa ya, so skip nun, masuk dalam ya terus. Berserta dengung, tanpa tekan. Bukannya tapi masuk lembut je. Yut'imun, ada kol-kolah. To baris mati. Yut'imun. Okey. Boleh? Okey, kita ambil nafas. Panjang-panjang. Ayat ni panjang sikit. Dah ayat panjang. Ada tempat 4 harakat ni. 4 harakat. Last kali pun kita wakaf dengan 4 harakat juga. Okey. Wa ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Okey, boleh seterusnya. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Okey, boleh follow Fawai. Sebab apa wai? Ya mati sebelum dia bagi atas. Wai. Baris 2 jumpa lam. Jumpa lagi. Ini topik Iqra' 5 yang kita jumpa tadi baris 2 jumpa lam. So tekan pada lam. Tanpa dengung. Lul. Lepas tu lam, bagi bawah jumpa lam sabdu. Tekan lagi. Lillah. Lul lillah. Boleh? Ni lul lil. Boleh? Sebab bagi 2 jumpa lam, tekan pada lam. Idgham kan pada huruf lam, masukkan dalam lam, tekan tanpa dengung. Lul. Li pula tekan pada lam sabdu. Lillah. Zina. Jaga makhraj za. Bukan zi tapi zi. Ujung lidah Bukan zi tapi zi. Zina kafaru mi. Ya. Nun mati jumpa ya. Topik bacaan dengung kita sekarang. So masukkan dalam ya tanpa tekan dengung. Mi yau. Waw mati sebelum dia bagi atas. Yau. Ini kadang-kadang ada terlepas baca you. Bukan you. Ya masukkan dalam waw mati. Yau. Bukannya yau. Bukannya dibaca dengan yau. Bukan yau. Bukan yau Melayu Tapi ya beratas bunyi ya. Yau. Bukannya yau. Perhatikan bunyi Ada je yang baca dengan yau. Bukan yau tapi yau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Yati Hamid. Okay, selamat datang puan. Okay. Yaumihimul mul. Tekan betul-betul pada lam lam sabdu. Lazina. Jaga makhraza. Zi bukannya zi. Zi yu'adun. Ada juga kadang-kadang kes yang berlaku yang baca macam ni. Yaumihimul ladzina yu tertambah na. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita biasa jumpa kalimah ataupun perkataan alladzina kan. So kadang-kadang ni biasa berlaku. Lidah kita dah terbiasa menyebut perkataan lazina. Kadang-kadang mulut kita ataupun istilahnya guru saya sebut, lidah kita lebih cepat daripada mata. Lidah kita baca dulu, mata tak sempat tengok lagi. Kan? Sebab lidah kita sebut apa yang biasa dibaca. Bukan lidah kita menyebut apa yang mata tengok. Okay, nak kena hati-hati. Ini kesalahan ataupun kesilapan yang biasa berlaku pada para pembaca Al-Quran sekalian. Saya pun kadang biasa berlaku macam tu. Kadang-kadang ada setengah perkataan yang kita biasa sebut. Selamat datang Puan Fauziah. Puan Fauziah Abdul Rashid. Selamat datang Puan. Okey, okey. So lidah lebih pantas, lebih laju daripada mata. Mata tak sempat tengok, lidah dah baca dah. Sebab tu kadang-kadang ni biasa berlaku. Sebab dalam perkataan dalam Al-Quran banyak perkataan allazina amanu. Allazina banyak. So sebab kita dah terbiasa baca allazina. Bila jumpa allazi, automatik tambah na dah. Yaumihimul ladzina yu'adun. Okey. So kita nak kena hati-hati supaya mata kita dulu tengok baru lidah kita baca. Jangan lidah kita baca dulu baru mata tengok.
Bukan yang kita baca apa yang biasa kita sebut. Tapi kita baca, lidah kita menuturkan apa yang mata kita tengok. Boleh faham Itu pesanan guru saya. Kesalahan yang biasa berlaku, kadang-kadang lidah lebih cepat, lebih pantas daripada mata. Okay? So kita membaca apa yang kita biasa sebut. Okay? Bukan apa yang mata tengok. Okay? Okay, kita sekali lagi ulang. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Mahdi Cik Mahdi Ina. Waalaikumsalam Cik Mahdi. Okey, selamat datang. Selamat datang kita ucapkan. Okey, sepanjang bacaan kita, kadang-kadang ada setengah tempat tu yang saya fokus, saya sebutkan kesalahan bacaan yang biasa berlaku kan. So saya minta tolong, mohon tuan-tuan dan puan-puan, muslimat, fokus tempat yang saya highlight tu. Sebab berdasar saya kutip tempat-tempat yang saya sebut kesalahan bacaan tu, saya kutip pengalaman tu. Kesalahan tu biasa daripada pengalaman saya mengajar dah lama ni, dekat lebih kurang hampir 10 tahun ni. So saya kutip pengalaman tu. So saya nyatakan kepada tuan-tuan tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan bacaan. Tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan bacaan, supaya untuk kita hindari. Sama ada kita sengaja ke tak sengaja ke, kalau boleh biar kita tidak mengulangi kesilapan yang sama kat tempat-tempat tu. Macam tepi jalan highway ke kat mana ke, kawasan yang biasanya berlaku kemalangan kan, ada di bawah signboard, hati-hati kawasan kemalangan kan. Bukannya semua orang lalu aksiden, tapi kadang ada tempat tu maksudnya tempat yang bahaya, biasa berlaku. Mungkin sebab kawasan tu selekor tajam ke, kawasan tu ada angin lintang ke, kawasan tu jalan dia licin ke, jalan tak rata ke kan. So dalam bacaan Al-Quran pun sama. So berdasarkan kepada pengalaman saya kutip pengalaman-pengalaman tu. So saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita berhati-hati di tempat-tempat tertentu yang biasanya berlaku kesalahan bacaan. Khususnya di kalangan kita orang Melayu lah. Sebab kadang-kadang bangsa lain lidah dia berbeza kan. Sebutan dia punya pelat lidah dia, slang lidah dia tu, mungkin dia akan berlaku kesalahan bacaan dari segi pelat dia lah, ikut slang dia lah. Kita lidah Melayu, so kita punya kesalahan bacaan kadang-kadang mengikut lidah kita. Contoh macam saya sebut perkataan Ibrahim, kum jadi kom kan. Macam contoh macam itulah. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Okey, sekali lagi فَمَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Alah, terputus nafas saya. Ba saya betul, harakat tak cukup. Okey. Itu pun kesalahan yang biasa berlaku. Naqba. Panjangkan sikit. Sekali lagi kita baca. فَمَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Okey. Waw kecil tu panggil apa Ustaz? Waw kecil kat mana puan Lahu naqba. Kat mana? Ayat mana yang kita baca sekarang ni ke? Selamat datang kakakku Cik Ismah Harun. Oh, kakak Puan Rosyadah. Selamat datang. Thank you Ustaz untuk ilmu hari ni. Hari ni saya tak sihat, saya akan kaji semula esok. Okey, tak apa Puan Ella. Okey. Syafakillah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan buat Puan Ella. Sama-sama kita doakan kesembuhan untuk Puan Ella. Moga dia kurniakan kesihatan tubuh badan insya-Allah. Okey, syafakillah Puan Ella. Okey, tak apa. Nanti boleh tengok balik rakaman. Puan Fazlianti tanya waw kecil yang mana? Yang ni ke? Puan Fazlianti tadi. Ini tempat yang kita baca dengan kadar 2 harakat. Hu, lahu, naqbah. Hu tu 2 harakat dah, ada tanda waw kecil tu. Okey. Waw kecil ni. Waw kecil ni biasanya dia berada selepas huruf ha. Dhamir. Ini kita panggil ha dhamir. Ha dhamir ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia panggil ha kata ganti nama. Ha kata ganti nama yang bermaksud dia. Lahu, bagi dia, baginya. So selepas huruf ha dhamir, ha kata ganti nama dia ni, kalau tempat yang ada perlu dibaca panjang, wajib dibaca panjang, dia akan letak huruf waw kecil kat situ. Huruf waw kecil kat situ. Dalam pelajaran tajwid nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Ini serengkah je saya sebut, dinamakan
Hukum mat tu maksudnya hukum tempat bacaan panjang. Silah qasirah, mat silah qasirah. Mat silah, mat penyambung. Silaturahim mat silah qasirah. Qasirah tu pendek sebab 2 harakat. Ada mat silah tawilah, mat silah panjang, itu 4 harakat. Okey. Okey, seterusnya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Okey, boleh jaga. 3 tempat, 4 harakat, 4 harakat, 4 harakat. Hati-hati. Jangan tak cukup harakatnya dan jangan juga terlebih harakatnya. 4 aja. Lajak sampai 5 okey lagi, jangan sampai 6. Ini tempat bacaan yang kita dengar. Ayya. Boleh sekali lagi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Okey, boleh seterusnya. Kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Okey, sini nampak macam kelang kabut sikit sebab ayat ni panjang. Tapi sebab dia nak muatkan dalam ruangan yang sempit ni, so dia compress. So dia nampak macam rapat sangat So harap kita boleh bagi 2 jumpa ya kat sini. Lui kul, ku tekan pada lam sabdu. Kemudian lu kul, ku tekan pada huruf lam sabdu. Lam sabdu ni pula dia ada bagi 2 jumpa ya. Jadi sebab tu kita baca dengan dengung tadi Lui yaj. Kalau yaj, bukannya yaj. Hati-hati, bukannya yaj tapi yaj. Ketatkan bunyi jim tu. Ri 4 harakat ada misai. Ila 4 harakat ada misai lagi. Lim. Ini topik kita iqra 6. Bari 2 jumpa mim. Tekan masuk dalam mim. Tekan dengung lepas. Limmu. Limmu. Sa tekan pada mim. Sam. Ni mim sabdu dengung. Ini topik kita iqra 5 juga. Wajibul gunnah. Tekan aja pada mim. Berserta dengung. Sam. Mim bagi 2. Jumpa pula waw. Bacaan kita semalam. Mau. Banyaknya hukum kat sini ni. Hati-hati. Ni kita dah sepanjang yang kita dah baca Iqra 6 dah sikit. Semalam dah baca awal Iqra 6, Iqra 5, 4. Semua dah combine semua dah ni. So hati-hati, banyak hukum ni. Okey. Mim sabdu wajib bergunah Iqra 5. Bagi 2 jumpa mim ni pun Iqra 5 juga. Ia juga mak gunah kamil. Lim mu sam. Kemudian mim bagi 2 jumpa waw. Bacaan kita semalam. Mawa. Nun sabdu dengung. Wajib bergunah. Tekan pada nun dan dengung. Jumpa lam pula. Lam pada lafaz nama Allah yang agung. Sebelum lam tu ada baris atas. So lam tu tebal. Iqra 5 lagi punya topik. Annallaha. Bukan nallah. Nallaha bima ta'maluna khabir. Ain ta. Ni Iqra 4. Ta. Jangan keraskan. Jangan ta. Bima ta'malu. Bukan tak, tapi bima ta'maluna khabir. 4 harakat. Okey, boleh Okey, sama-sama kita baca. Hati-hati. Dah lah ayat ni panjang. Tapi dia padatkan, dia kompreskan. So nampak macam terkepit sikit dah tulisan-tulisan ni. Kemudian hukumnya pula banyak. Bersepah-sepah hukumnya kat sini. Nak kena hati-hati ni. Yang panjang ada, 4 harakat ada, 2 harakat ada. Dengung punya banyak dengung. 1 dengung. Lui. Dengung yang kedua, lim. Dengung ketiga, sam. Dengung yang keempat, an. 4 dengung 4 dengung, hati-hati. Dengung yang berbeza. Sekali lagi kita baca. Kullu yajri ila ajalim musamman wa anna Allah. Kesemputan lah ni. Okey, sorry. Semput dah. Dah penat dah tu. Sekali lagi Kullu yajri ila ajalim musamman wa anna Allaha bima ta'malun. Semput lagi nah. Nak kena stop dalam page ni. Dah tak boleh pergi dah. Penat Sekali lagi saya cuba.
Kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Khabir. 4 rakaat okey, sorry kepenatan dah ni. Okey, sekarang last saya pun dah kepenatan dah ni. Okey, sorry. Kita habiskan yang ni je lah setakat ni. Untuk malam ni ayat yang last. Okey, untuk malam ni. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Okey, jaga dengung sini, nun mati jumpa ya. Maya. Okey. Kemudian mana lagi yang kita nak tengok, hati-hati. Qalqalah qad. Okey, sini ada tekan badda, baddalil lam dhalla sawa 4 rakaat, kemudian tekan pada sin as-sabil. Okey, boleh Okey, kita sekali last bacaan terakhir kita malam ni insya-Allah. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Okey, alhamdulillah kita berhenti setakat ni dulu malam ni. Saya ingatkan nak habiskan satu lagi sebenarnya sebab ni masih lagi dalam topik yang sama. Muka surat 7 ni kita masuk topik baru dah. Ini topik iqlab, hukum bacaan iqlab. Tapi sebab masa pun dah lewat, saya pun dah penat sangat dah rasanya ni. Nafas pun dah semput dah. So saya ingatkan nak habiskan muka surat 6 malam ni, habiskan 3 page. Okey, tapi tak sempat. Okey, so kita insya-Allah akan bertemu lagi hari apa macam yang saya beritahu esok Selasa tak ada. Rabu pun kita tak ada, Khamis tak ada, Jumaat tak ada. Kita akan jumpa Sabtu pagi insya-Allah. Okey untuk makluman lah. Kalau kita ada kawan-kawan kita, saudara mara, adik-beradik kita ke yang pernah bersama-sama join, yang tak tahu mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong sampaikan lah. Takut ada yang datang esok lusa ke kan. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu lagi pada 4 hari kita cuti 4 hari kita cuti. Tapi yang kelas kita Khamis dan Jumaat malam tu kita gantikan Sabtu dan juga Ahad pagi. Okey. So Sabtu 2 kelas lah. Pagi pukul 9, malam pukul 9. Ahad pun 2 kelas juga. Pagi pukul 9, Ahad pukul 9 malam. Okey, so Sabtu dan Ahad kita ada 2 kelas. Waktu yang sama, cuma pagi dengan malam je. Sabtu 9 pagi, 9 malam. Ahad 9 pagi, 9 malam. Yang pagi tu sebab kita nak gantikan kelas hari Khamis dan juga hari Jumaat yang kita terpaksa off kan. Cuma Selasa dan Rabu lah. Setakat ni cuma seorang je yang bagi tahu saya, Cik Wan Malik, cadangkan untuk gantikan pada Selasa dan juga Rabu pagi itu Cik Wan Malik Yang lain-lain tak ada bagi respon lagi. So saya masih lagi menunggu kalau ada nak bagi cadangan. Saya secara sukarela nak gantikan kelas tu untuk khas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya terpaksa cancel Selasa dan Rabu malam. Sama juga Khamis dengan Jumaat. Sebab saya memenuhi memenuhi permintaan di kalangan sahabat-sahabat kita kat sini juga untuk sesi talaki musyafah wan tuan bersama mereka lah dan keluarga mereka. Okey. So Khamis dan Jumaat bagi saya dah settle lah sebab kita dah ganti Sabtu pagi dengan Ahad pagi. Cuma Khamis dan Jumaat lah. Khamis dan Jumaat kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk saya gantikan kelas, saya secara sukarela dan juga sangat berbesar hati untuk menggantikan kelas tu. Cumanya saya buka pada cadangan lah. Boleh PM saya dekat Messenger, tapi saya galakkan WhatsApp lah. Messenger saya tak tahu apa problem. Sama ada problem Facebook saya ke ataupun problem handphone saya ke, saya susah nak reply. So dekat Facebook saya ni, Facebook Syifa Talaki ni, saya dah buat create button baru WhatsApp. So klik je button tu, direct WhatsApp pada phone saya. So mudah kita nak communicate kan. So saya mengalu-alukan cadangan sekiranya berminat untuk buat kelas gantian untuk kelas Selasa dan Rabu malam yang terpaksa kita off kan. Kalau tak ada, kita cuti terus lah. Saya tak kisah. Terpulang pada tuan-tuan dan perempuan kan. Terpulang. Okey. Puan Mariam, alhamdulillah. Okay, Puan Mariam, terima kasih. Puan Nuraini, terima kasih. Terima kasih juga. Saya pun ucap terima kasih juga. Puan Fazlianti, alhamdulillah, terima kasih. Puan Mariam, terima kasih. Puan Mariam pun cadang Selasa dan Rabu pagi. So kita ada 2 cadangan lah. Puan Mariam cadangkan Selasa dan Rabu pagi. Cik Wan Malik, Cik Wan Malik hari tu lagi cadang pun Selasa dan Rabu pagi juga. Cuma Selasa dan Rabu pagi saya ada kelas talaki musyafahah. Tapi tu secara online lah.
7.30 ke 8.30 pagi. So lebih kurang pukul 9 tu insyaAllah saya boleh. Saya dah free lah. Saya dah free. Kalau nak buat Selasa dan Rabu pagi, apa pun terpulang. Kita tengok kalau ada 2-3 orang lagi yang cadangkan untuk buat Selasa dan Rabu pagi. Selasa dan Rabu pagi tu saya free dalam pukul 9 lah. Sebab 7.30, 8.30 tu saya ada sesi kelas Talqin Musyafahah one to one secara online. Secara online 7.30, 8.30 pagi. 7.30, 8.30 pagi betul. Itu Isnin sampai Khamis. Isnin sampai Khamis 7.30, 8.30 saya ada sesi Talqin Musyafahah one to one, itu secara online. So lepas habis kelas tu saya rehat kejap. Pukul 9 insyaAllah kita boleh mula. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk saya gantikan kelas Selasa dan Rabu malam ke Selasa dan Rabu pagi. Apa-apa pun terpulang lah. Kalau berminat boleh cadangkan PM saya. Sebab saya nak bicara ni takut ambil masa panjang kan. So kalau tuan-tuan berminat boleh PM saya dekat Messenger. Tapi saya galakkan WhatsApp lah. WhatsApp lebih mudah sikit. Messenger saya ada problem sikit, susah nak reply. Okay. So sekarang ni, masa sekarang ni ada 2 orang lah, Puan Mariam dan juga Cik Wan Malik, cadangkan Selasa dan Rabu pagi. Kalau ada beberapa orang lagi yang cadangkan hari dan waktu yang sama, insyaAllah kita boleh proceed, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Nur Nasuha, terima kasih Puan Nur Najwa, okey, terima kasih banyak Syah, Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Doktor saya ingat daripada kelas yang pertama lagi, tak pernah miss, Alhamdulillah, terima kasih banyak Doktor atas sokongan. Okey. Esok insyaAllah saya ada sesi Talqin Musyafahah one to one dengan Cik Muhammad Yusof. Cik Muhammad pula. Cik Yusof Ali. Cik Yusof Ali. Sahabat kita di Bandar Baru Bangi ni. Okey. Terima kasih banyak Puan Rosyada. Okey, Alhamdulillah. Okey, so saya rasa sekadar itu saja untuk malam ni. Okey. So kita off 4 hari jangan lupa. Esok malam Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak ada. Kita akan jumpa balik pada Sabtu. Saya pun kena tulis juga ni. Sabtu 9 pagi okey, 9 pagi. Okey. So macam yang saya beritahu tadi, kalau ada permintaan untuk saya gantikan pada Selasa dan Rabu pagi ataupun waktu-waktu yang lain, boleh WhatsApp saya lah. Okey, setakat ni baru ada 2 orang. Sebab saya takutkan nanti kalau saya on kan cuma ada Cik Wan Malik dengan Puan Mariam je, 2 orang je, sebab orang lain semua tak free kerja dan sebagainya kan. Tapi kalau ramai yang nak, okey, saya boleh proceed. Saya boleh proceed kelas Selasa dan Rabu pagi. Tapi kalau setakat Puan Mariam, setakat ni cuma Puan Mariam dengan Cik Wan Malik je lah yang cadangkan Selasa dan Rabu pagi. So saya menantikan lagi kalau ada permintaan cadangan hari dan waktu yang lain ataupun hari dan waktu yang sama, insyaAllah kita boleh proceed. Kalau ada permintaan, ada sambutan kan. Okay. Terima kasih banyak Puan Ruby, terima kasih banyak Tuan Ham, sahabat kita dari KK. Terima kasih banyak Puan Ruby dari Kuantan. Okay, terima kasih banyak semua. Sebelum kita berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kelemahan saya malam ni. Saya pohon juga kemaafan kalau sekiranya ada salah silap, kesalahan dalam kaedah sebutan bacaan, sebutan huruf, kesalahan dalam kaedah penerangan. Kalau ada para asatizah kita dalam ni, para tok guru, tuan-tuan guru, mohon beri tugeran pada saya. InsyaAllah saya pun dalam proses belajar lagi. Dan memang sampai hari ini saya masih lagi belajar dengan guru saya setiap Jumaat pukul 3 petang. Masih lagi saya bertalqin musyafahah dengan guru saya. Dah berapa tahun dah? 4 tahun, 5 tahun dah. Saya tak pernah berhenti bertalqin musyafahah dengan guru saya setiap minggu. Cuma awal PKP itu je berhenti sekejap. Lepas tu sambung balik secara online. Dah PKP tamat nanti saya offline pula. Saya akan pergi menghadap guru saya pula. Ni semasa PKP ni saya masih bertalqin tapi secara online lah. Guna WhatsApp call kan. Okay, saya pohon jutaan kemaafan. Kemudian saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua atas kesudian bersama dengan saya setiap malam. Alhamdulillah saya ucap terima kasih banyak. Walaupun lambat, walaupun tak ada kerja, walaupun penat, tapi tuan-tuan masih lagi sudi bersama dengan saya setiap malam. Alhamdulillah. Saya memang terharu sangat. Saya memang berbesar hati ucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih banyak. Okay. So sekadar itu saja malam ni. So insya-Allah kita cuti 4 hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak ada kelas. Kita akan jumpa balik pada Sabtu pagi insya-Allah. Jangan lupa jangan lupa Sabtu pagi kita akan berjumpa kembali untuk kita sambung bacaan di muka surat 6. Okey, so hari ni kita sempat 2 page saja. Muka surat 4 dan juga muka surat 5. InsyaAllah Sabtu nanti kita akan berjumpa pada pertemuan kita yang ke-45. Kita akan sambung bacaan masih lagi di Iqra' 6. Muka surat 6. Muka surat 6, Iqra' 6. Masih lagi dalam topik bacaan yang sama, iaitu bacaan hukum bacaan idgham ma'al gunah naqis. Sebab saya ingat cadang nak habiskan tadi tapi tak sempat. Saya pun dah agak kepenatan. So Sabtu pagi nanti kita akan baca 1 page lagi untuk ulang kaji latihan pengukuhan bacaan idgham ma'al gunah naqis. Nun mati ataupun baris 2 jumpa ya dan juga waw. Kemudian kita akan masuk ke topik baru di muka surat 7, hukum bacaan iqlab.
Okey, so saya rasa sekadar itu. Sekali lagi saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah jangan lupa kita akan bertemu lagi Sabtu jam 9 pagi insya-Allah. So sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.